akan membaca daripada ayat 1 hinggalah ke ayat 14 dalam surah At-Takwir. Okey, ikut saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pada awalnya kita telah pun membaca surah Fatihah, kemudian diikuti dengan surah At-Takwir daripada ayat 1 hinggalah ke ayat 14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, meredai, merahmati kita semua dan ditempatkan kita semua di kalangan orang-orang yang soleh di dalam syurganya, insya-Allah. Dengan sebab kita membaca kalam Allah pada malam ini. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita dah masuk surah yang keempat dalam juzuk 30. Surah yang pertama yang kita dah baca surah An-Naba. Maksud An-Naba berita daripada Al-Quranul Karim tentang hari kebangkitan. Surah yang kedua surah An-Nazi'at. Maksud An-Nazi'at, malaikat maut cabut nyawa orang yang derhaka, orang yang ingkar kepada Allah dengan kasar. Yang ketiga surah Abasa. Abasa memberi maksud Nabi Muhammad SAW telah bermasam muka kerana diganggu ketika baginda sedang menyampaikan dakwah kepada pembesar Quraisy. Dan malam ni kita masuk surah At-Takwir. Apakah maksud takwir? Ya, surah yang keempat malam ni. At-Takwir memberi maksud meliputi, menutupi. Ya, meliputi, menutupi. Jadi At-Takwir
Yang mana kita baca daripada surah Naba, surah An-Nazi'at, surah Abasa, sampailah kita dah baca malam ni masuk surah yang baru, surah At-Takwir, surah yang keempat. Perenggan yang pertama yang disusun oleh ulama tafsir Asy-Syaikh Jalalain daripada ayat 1 hinggalah ke ayat 14. Jadi empat surah yang kita dah baca ni semuanya diturunkan di Makkah. Turunkan di Mekah. Yang mana ayat-ayat ataupun surah-surah yang diturunkan di Mekah menceritakan Allah SWT nak memberitahu kepada kita, menyampaikan kepada kita tentang kepercayaan, tentang i'tiqad, akidah, pegangan kita. Seperti mana surah yang pertama An-Naba cerita tentang alam kebangkitan, benda yang luar biasa, luar daripada kotak pemikiran kita, luar daripada pemandangan kita ni. Cuma kita membaca dan kita melihat pada maksud ayat, tafsir ayat. Kemudian yang pentingnya kita kena beriman, percaya dengan sepenuhnya dan beramal untuk kita mendapat ganjaran, mendapat pahala yang besar semasa di alam kebangkitan. Begitu juga surah Nazi'at tentang cabut nyawa. Sudah pasti kita semua akan merasai, kita semua tak terlepas daripada nyawa kita akan dicabut. Kita kena beriman, kena percaya. Disebut dalam surah Nazi'at. Begitu juga dalam surah Abasa disebut juga tentang syurga dan neraka. Apakah nikmat-nikmat bagi orang yang mendapat nikmat di syurga. Jadi malam ni surah Takwir yang kita baca daripada ayat 1 hingga 14 ni, Allah SWT nak memberitahu kepada kita sebelum, semasa, sesudah. Sebelum kiamat apa berlaku? Ni kita kena beriman, kena percaya. Apa maksud kiamat? Yang kita faham kiamat ni macam-macam bentuk yang kita faham. Satu hari yang dahsyat. Satu hari keadaan yang paling dahsyat yang kita semua akan tempuhi. Tak terlepas kita semua. Iaitu saat kematian kita. Ni ranking pertama. Kiamat yang paling dahsyat saat kematian. Yang kedua di alam barzakh. Kataan kiamat tu pun merujuk kepada qiyam. Memberi maksud apa dia? Bangkit. Alam kebangkitan. Manusia yang mana yang telah mati melalui alam barzakh kemudian akan dibangkitkan. Di mana? Di alam akhirat. Apa yang ada di alam akhirat tu? Ialah mahkamah Allah. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutus hukum pasti, waktunya pasti akan terjadi. Dalam surah Naba kita dah baca. Di padang mahsyar. Jadi ayat ni sebelum bagi orang yang Allah Ta'ala sajikan, orang yang derhaka kepada Allah, golongan yang zalim, golongan yang berbuat jahat ini, Allah Ta'ala bagi mereka lihat keadaan kiamat. Masuk kiamat tu apa dia? Kehancuran. Tu saya sebut tadi, banyak maksud. Antaranya apa? Kehancuran bumi ini. Apa yang berlaku sebelum bumi ini akan dihancurkan. Ni kita akan baca. Sebelum bumi ini dihancurkan, sebelum kiamat, semasa kiamat, selepas kiamat. Tu ayat ni. 3 keadaan dalam ayat yang kita baca tadi, daripada ayat 1 hinggalah ke ayat 14. Apa yang berlaku? Kita tengok ayat pertama. Allah Ta'ala menggunakan banyak perkataan idza. Kalau kita tengok daripada ayat 1 sampailah ke ayat 13, perkataan idza. Cuma ada 2 ayat je tak ada idza. Kalau tuan-tuan perasan, ada 2 ayat tak ada idza. Ayat ke berapa? Ayat ke-9 dan juga ayat ke-14. Tak ada perkataan idza. Idza ni memberi maksud, terjemahan memberi maksud apa dia? Apabila.
Kita dah baca dah sebelum ni, banyak perkataan idza kita jumpa. Bila mana sebut apabila merujuk kepada masa, merujuk kepada waktu, bukan merujuk pada keadaan, merujuk kepada masa, az-zaman. Yang mana masa ini sudah pasti kita akan lalui. Masa ini, waktu ini sudah pasti kita akan tempuhi. Saat tu masa tak? Saat. Setiap detik. Detik masa yang berkait dengan masa. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Bila. Kita sebut bila. Dalam bahasa Inggeris sebut when. Bila kita sebut bila, merujuk kepada masa. Yang mana masa ini pasti kita akan merasainya apa dia? Saat kematian kita. Yang ini disebut saat bumi akan membinasa. Dunia ini akan hancur. Apa yang akan berlaku? Apabila matahari, itu disebut. Apabila matahari, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari dilitupi. Yang saya sebut tadi, takwir. Takwir sama juga maksudnya kuwirat. Perkataan kafwara. Takwir. Memberi maksud meliputi. Apabila matahari itu meliputi. Apa yang kita nak faham di sini? Matahari tidak lagi mengeluarkan cahaya. Selama ini kita lihat matahari mengeluarkan cahaya. Pada waktu bila? As-subuh. Dalam Quran sebut subuh. Pada waktu bila? An-nahar. Quran sebut an-nahar. Ya. Wan-nahar idza tajalla. Dan apabila waktu siang itu terang benderang, wan nahar. Subuh wa idza, ya. Dia perkataan subuh, pagi, akan naiknya matahari pada waktu pagi. Tapi bila mana berlakunya kiamat, maka bumi akan bergelap. Dunia ini akan jadi gelap gelita. Seperti waktu malam gelap. Ni dah nak kiamat dah, nak menuju kehancuran. Ketika itu manusia akan saling bertanya, manusia akan menjadi huru-hara keadaan, suasana, fenomena alam yang luar biasa. Kita ni bila tengok fenomena alam luar biasa, macam-macam kita bercakap-cakap, betul tak? Baru-baru ni fenomena panas, musim panas. Habislah ni kemarau panjang. Nak kiamat lah. Biarlah. Betul lah. Kita kena bersedia. Ada orang tak setuju. Tak panjang, hujan pula. Nak tak nak, kita kena yakin. Satu masa, satu keadaan, bumi ini akan menjadi kemarau yang berpanjangan. Musim panas yang berpanjangan. Yang mana kita semua akan diuji dalam keadaan kebuluran. Ialah bila mana kemarau berpanjangan, tak ada lagi hasil. Ya? Sungai menjadi kering kontang. Sumber-sumber air. Tanaman jadi apa? Kering. Tak mengeluarkan hasil. Antara sumber penting manusia ni ialah makan. Duit banyak mana pun, kalau tak ada makanan, contoh, dia ni duit banyak, tuan-tuan. Duit banyak. Kita bagi duit dia dekat dia, kita bagilah 1 juta. Kita campak dia dekat padang Sahara. Padang yang kering kontang. Yang jauh daripada orang. Apa dia boleh buat kat situ? Dengan duit yang banyak. Cuba cerita. Mati keras, kejung tu. Apa dia boleh buat? Padang yang orang kata apa? Padang yang panas. Padang pasir, padang al-pasir. Jalan-jalan tak jumpa air. Jalan-jalan tak jumpa air. Jadi ini yang akan berlaku antara bumi yang akan binasa, antaranya apa? Matahari tidak lagi mengeluarkan cahaya. Manusia seronoknya gelap. Tak boleh kita kata seronok gelap. Tak boleh. Manusia akan ketika itu akan jadi huru-hara. Sebab apa? Manusia memerlukan cahaya. Kalau sudut sains, cahaya ni membawa kepada
kesihatan, macam pam jantung. Tu minta maaf sebut. Orang yang suka tidur waktu pagi tanpa ada sebab, melainkan dia shift malam, kerja malam, dia letih, dia terpaksa tidur waktu pagi, tu tak apalah. Ni saja-saja malam dia tidur lewat, pukul 3 baru nak tidur, pukul 2 dia duk layan TikTok, duk layan Facebook, duk main WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Mata dia duk tengok tu, main game tu. Tidur lewat dah biasa. Kemudian siang dia kata, esok hari Ahad, hari Minggu cuti, boleh tidur sampai lebam. Tu dia letak dalam kepala. Tak betul. Dia akan jadi, kehidupan dia akan jadi songsang, akan merosak kesihatan dia. Tuan-tuan tanyalah pakar doktor mana-mana, doktor pakar mana-mana. Yang cantiknya dia tidur awal, kemudian dia bangun awal. Dia dah bangun tu dia tak tidur pula. Dia buat saja. Kalau esok cuti pun dia akan exercise. Apa saja dia buat kerja, dia akan buat kerja pertanian ke, tak semestinya dia kena masuk office hour. Yalah esok hari cuti kan, ini dah set, esok hari Ahad lepas subuh. Tak betul juga. Walaupun dia datang subuh berjemaah, jangan tidur lepas subuh, jangan tidur, tak elok. Ni orang tua-tua kita pesan, tok-tok guru kita pesan, memang betul tak elok, merosakkan kesihatan. Kenapa umur orang ni boleh panjang 80 tahun? Kerana apa? Dia jaga pemakanan, dia jaga waktu tidur dia. Tak terlalu, kita tengok orang lama dulu-dulu, orang tua-tua dulu, pukul 9, 10 dah tutup lampu, gelap. Ini sekarang, minta maaf sebut, Allah Akbar, tak apa-apa, duduk layan tu, sampai pukul 12, pukul 1, duduk melepak lagi, minta maaf sebut. Tak betul. Akan merosakkan. Tu cepat, 40, minta maaf sebut, dah stroke, kan? Minta maaf. 30 lebih dah mula sakit itu, sakit ini. Dah ada 10 rangkai, bukan 3 serangkai, 10 serangkai. Baru umur 30 lebih, ni cerita betul. Tak naklah sebut, tapi adalah yang berlaku, kawan-kawan juga. Allah. Sebab dia tak ikut yang sunnah, yang mana Allah Ta'ala sebut. Apa yang sunnah anjurkan, apa yang Allah Ta'ala sebut. Jadi dalam keadaan ini, saya nak sebut cerita keadaan dunia akan hancur ni, dunia akan kiamat ni. Matahari tidak lagi mengeluarkan cahaya. Manusia semua dalam keadaan ketakutan, keraguan. Yalah, manusia perlukan cahaya. Tiba-tiba bumi bergelap. Apa lagi akan berlaku? Ni ayat seterusnya. Dan apabila bintang-bintang berguguran, ni inkadarat, berguguran, yakni berjatuhan, menimpa bumi. Inkadarat. Ni keadaan kiamat. Nak hancurkan bumi ini, dunia ni, antaranya bumi bergelap, bintang-bintang berguguran. Ada tak ketika itu manusia yang melihat keadaan ini? Ada. Tuan-tuan, minta kepada Allah supaya kita dilindungi daripada melihat keadaan kiamat yang dahsyat. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungkanlah aku, cabutlah nyawa aku, tergolong dalam golongan orang-orang yang soleh, bersama dengan orang yang baik. Sebab Nabi sebutlah hadis yang sahih, akhir zaman, kebanyakan orang yang baik, orang yang alim, orang yang soleh akan meninggalkan kita. Akhir-akhir zaman. Kita tengok sekarang, akhir zaman. Satu taman kenal dia ni baik, satu taman kenal dia ni alim, Allah dah meninggalkan kita. Muda lagi, baru 50, muda lagi, dia ni baik, dah meninggal. Tak lama lepas minggu, Allah, dia ni orang baik ni, dah meninggalkan kita. Dalam keluarga dia ni baik. Tinggallah ketika itu yang melihat keadaan yang dahsyat ni orang-orang yang zalim saja, orang yang derhaka kepada Allah. Disebut juga dalam hadis, sebelum kiamat nak dekat, nak kehancuran bumi ini, nak dunia nak hancur, Allah Ta'ala akan datangkan satu angin. Dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, Allah Ta'ala akan datangkan satu angin, mencabut nyawa orang-orang yang soleh, supaya mereka tidak tergolong dalam melihat keadaan yang dahsyat, keadaan kehancuran bumi ini. Okay, ayat seterusnya,
Apa yang lagi yang akan berlaku? Tadi kita sebut matahari tak keluar cahaya. Kemudian bintang-bintang berguguran. Tadi apa yang ada di langit? Matahari kat langit. Bintang ada kat langit akan jatuh menimpa bumi. Matahari tidak lagi mengeluarkan cahaya. Apa yang ada di bumi pula? Peranan di bumi? Bukit bukau. Nampak? Dan apabila bukit bukau dan gunung ganang dijalankan, yakni bukan jalan gunung bukit bukau, gunung jalan macam tu, berpegangan tangan, bukan. Maksudnya apa? Dijalankan suirat ni maksudnya apa? Dilenyapkan. Bukit bukau ni akan menjadi hancur. Tu keadaan. Tu saya sebut sebelum semasa, ni semasa kiamat. Sebelum bumi matahari bergelap, bumi akan jadi gelap. Matahari tak keluar cahaya. Semasa kiamat, bintang-bintang berguguran. Bukit bukau akan dilenyapkan daripada permukaan bumi. Lalu menjadi debu-debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Bukit yang kita tengok keras ini, gunung yang kita tengok gah ini, tinggi ini, yang kita banggakan, Gunung Everest, Gunung Kinabalu, semuanya akan jadi hancur lebur. Akan jadi debu-debu yang berterbangan. Ada manusia yang jahat, yang zalim akan melihat keadaan yang dahsyat. Semua dalam keadaan ketakutan. Semasa berlaku apa yang berlaku, Allah Ta'ala sebut, dan apabila unta-unta betina yang bunting iaitu sedang hamil, ditinggalkan terbiar tanpa pengembala atau tanpa diperah. Kerana bencana hari kiamat yang menimpa mereka dengan dahsyat. Pada zaman dahulu, unta betina yang hamil ialah harta yang paling bernilai pada pandangan Arab. Kenapa dikaitkan unta? Sebab tu saya sebut awal tadi, surah dan ayat ini diturunkan di Mekah. Nabi bawa ayat ini nak membentuk akidah kepercayaan, menceritakan tentang alam kebangkitan. Apa azab yang ada di sana? Bukan dunia ni lah semata-mata kekal selama-lamanya. Nabi nak beritahu, bawa ayat Quran, kalamullah ini, terangkan. Jadi nak terangkan kepada Arab-Arab jahiliah ini, Arab kaum kafir Mekah yang jahil ini, sampai sebut tentang unta pun, kamu akan tinggalkan unta yang kamu sayangi. Jadi kalau kita sebut zaman kita sekarang, unta ni ibarat kenderaan yang bernilai. Contoh macam Audi, macam tu lah. Merc, kenderaan yang bernilai. Benda-benda yang bernilai. Dulu unta ni kaum kafir jahiliah ataupun orang Arab dulu, zaman dahulu, cukup menjaga unta-unta ni. Sekarang ni unta kita buat korban lah kan. Mahal juga harga dia. Ada kalau orang bela unta, hebat lah kita sebut. Ada setengah masjid import tuan. Ni baru ni raya korban kan. Ada. Masuk TV. Masjid menganjurkan ibadah korban dengan menyembelih unta. Berapakah seekor unta? Import. Bawa daripada Arab. Ada juga bela dari sini pun ada. Ada dah yang bela. Costingnya agak mahal. Tapi dagingnya tuan-tuan, padu lagi lah. Sedap lagi. Lagi unta dan mahal. Kalau seekor tu, tak silap saya mencecah belas ribu ataupun dekat 10. Tak sama lah dengan harga lembu. Lagi tinggi. Senang faham. Jadi benda yang bernilai ini akhirnya akan dibiarkan. Betul tuan? Baru bencana alam, belum kiamat. Ni kita cerita pasal kiamat. Baru bencana alam yang dahsyat yang baru ni berlaku kat China. Ada CCTV. Tengok kat YouTube itu, CCTV rakam gempa bumi kat China sebelum berlaku kat Turki. Sebelum tu kat China dulu. Kalau tuan-tuan tengok gempa yang dahsyat. Ramai yang terkorban. Gempa bumi yang mengorbankan ramai manusia. Puluh-puluh ribu. Mencecah puluhan ribu. Jadi nak sebut apa dia? Ada CCTV macam kita lah kat bandar, kat pekan ada CCTV kan. Nampaklah berlaku goncangan gempa tu. Kawan tu baru nak masuk kereta.
Baru nak masuk kereta nak start. Dah bergoyang macam tu. Tak sempat dah tuan-tuan. Lintah pukang lagi. CCTV tu rakam. CCTV tu pun jatuh. Lepas tu gelap. Lepas tu orang main dengan semula lah. Peter dia elok lagi. Peter CCTV tu elok lagi. Walaupun dia dah hancur. Dalam dia tu pun masih, record dia pun masih ada lagi. Sekarang kan dah canggih. Terus online kan. Kita pasang kat rumah, plug in. CCTV kat rumah, terus online. Kita boleh simpan dah. Punya canggih. Walaupun benda tu hancur, kita boleh tengok balik flashback. Terus masuk kat handphone. Mungkin kecanggihan yang tu. Jadi sempat rakam buat. Nampak bangunan bergoncang, kawan tu baru nak masuk kereta. Lari tak buka. Nak menunjuk apa? Tak sempat dah. Benda-benda yang bernilai keadaan yang dahsyat ini kita nak selamatkan tak sempat. Itu baru bencana alam. Tambah pula keadaan kiamat, kehancuran bumi. Dunia ini, manusia tak boleh nak selamatkan apa-apa harta benda dah. Termasuk dirinya. Larilah kot mana pun. Buatlah benteng macam mana pun. Carilah bawah tanah ke, duduk dalam laut ke, tetap dia akan mati, akan binasa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Kan dalam surah Ar-Rahman banyak apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lepas tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Apa maksud dia? Kullu, setiap man yang bernyawa. Kullu man 'alaiha fan. Pasti akan binasa. Fan, binasa. Fana. Wa yabqa, yang kekal, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Okey, baik, ayat seterusnya. Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan. Ini ayat ni dia bercampur aduk. Dikumpulkan selepas dibangkitkan hidup semula, selepas kiamat. Dah hancur bumi, keadaan dunia dah hancur, kemudian dibangkitkan. Disebut sini tentang binatang liar. Yang mana binatang liar ini akan dikumpulkan. Macam mana tu? Singa bunuh kuda belang. Akan dikumpulkan untuk akan dikumpulkan untuk dibalas setimpal samanya. Akan diberi hukuman. Binatang pun kena hukuman. Nampak? Ni binatang pembunuh. Tetapi binatang semua tak ada akal fikiran. Dia pun tak ada dosa pahala. Tapi bila mana sebut binatang pembunuh ini akan diberi hukuman juga sebelum ia ditukarkan menjadi tanah untuk masuk ke syurga. Nampak ni? Allah Ta'ala sebut wa idzal wuhush husyirat. Wuhush, ya, binatang-binatang liar seperti singa, harimau, buaya, yang binatang pembunuh ini, yang membunuh binatang yang lain akan mendapat balasan semasa hari kebangkitan. Ke ayat seterusnya, apa lagi akan berlaku semasa kiamat? Masuk balik. Tadi ayat kebangkitan, dah lepas kiamat. Masuk balik semasa kiamat, apa berlaku? Dan apabila laut-laut dinyalakan sehingga menjadi lautan api, sujirat. Allahu Akbar. Laut akan bertukar menjadi api. Tuan-tuan. Di dasar laut, tuan-tuan, disebutkan ada di dasar laut ini, menurut kajian geografi, pakar-pakar geografi ini, di bawahnya ada letusan gunung berapi yang ni, di bawah. Di dasar laut ni ada tempat panas. Yang mana letusan ini akan berlaku pada hari kiamat ini. Laut ini bertukar mengeluarkan api. Ada orang buat viral. Tengok ada api kat laut. Nak kiamat dah, ada orang viral. Rupanya apa? Minyak tertumpah, minyak. Tuan-tuan, kalau minyak banyak sangat tertumpah di laut. Itulah kita ambil sumber, nampak sumber galian minyak kan, daripada dasar laut. Tu kita punya apa tu, tempat pam minyak tu, galian tu, di tengah-tengah laut, mengeluarkan api. Bila minyak tu tertumpah terlalu banyak, api tu jatuh ke minyak, walaupun minyak tu atas laut, dia boleh mengeluarkan api juga. Ada orang buat viral.
Oh, api, laut dah keluar api. Kaitkan dengan ayat ni. Ya, betul. Pasti akan berlaku. Tapi itu mungkin separuh je. Keadaan ini lagi dahsyat. Akan berlaku, kita kena yakin. Yang mana laut ini akan bertukar menjadi lautan api. Allahu Akbar. Okay, ayat seterusnya. Dan apabila roh-roh disatukan. Yang ni masa bila? Masa alam kebangkitan, selepas kiamat. Roh-roh kita akan dipadankan dengan jasad-jasadnya. Akan kembali kepada jasadnya. Apabila mana kita dibangkitkan. Yang mana ketika itu kita dibangkitkan, ada yang dibangkitkan jasadnya dalam keadaan sempurna. Kita dah baca dah ayat sebelum ni. Dalam surah An-Naba ke surah An-Nazi'at. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak sempurna. Mengikut amalan masing-masing. Yang mendapat nikmat akan dibangkitkan dalam keadaan sempurna. Tubuh badannya elok. Bahkan menjadi muda pula. Menjadi gagah pula apabila dibangkitkan. Bercahaya pula tu. Allah Ta'ala sebut kan dalam surah Abasa, ayat akhir dalam surah Abasa. Bercahaya bagi golongan yang mendapat nikmat. Golongan yang mendapat azab pula, ada yang akan berjalan mengheret, dibangkitkan dalam keadaan tidak sempurna. Macam mana? Bila mana mengheret, maksudnya apa? Kaki tak ada. Heret, jalan mengheret. Masa tanam tadi kat dunia, tanam jasad dia, di kuburan, elok tanam. Tu sebab tuan-tuan, bila kita tanam sesuatu jenazah, elok kita tanam kan. Kita tak tahu nasib dia di alam barzakh. Nasib dia di alam kebangkitan. Kita mendoakan agar jasadnya elok sehingga dibangkitkan di alam akhirat nanti, di padang mahsyar. Apa lagi akan berlaku pada masa di padang mahsyar nanti, alam kebangkitan selepas kiamat? Dan apabila anak perempuan di tanah hidup-hidup, ni, kerana si bapa takut dicela dan menjadi miskin kerana menanggung nafkah anak itu, dengan tujuan untuk mencela pembunuhannya dengan celaan yang keras. Apa celaan dia tu? Ayat sambung, ayat 9. Kerana dosa manakah dia telah dibunuh? Anak perempuan akan tanya, kenapa aku dibunuh? Lalu anak perempuan itu menjawab, aku telah dibunuh tanpa sebarang dosa dan tanpa apa-apa sebab. Dibunuh maksudnya ditanam hidup-hidup. Itu sebab ayat ini diturunkan di Mekah nak bagi kesedaran. Tuju ayat ini kesedaran kepada kaum kafir Mekah ketika itu, kaum kafir jahiliah ketika itu, menanam anak perempuan hidup-hidup tanam. Zaman sekarang berlaku tak? Tak ada dah, kurang lah. Bunuh tu ada lah, buang tu ada. Apa sahaja kita buat ke anak kita tuan-tuan, anak ini tanggungjawab. Anak ini amanah. Esok nanti anak-anak ini, amanah ini, tanggungjawab kita ini akan ditanya, akan dipersoalkan. Dan menjadi penyebab kita masuk syurga. Dan boleh menjadi penyebab kita ke neraka. Dalam satu hadis yang sahih disebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu semua dipertanggungjawabkan. Ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai ibu bapa kepada anak-anak kita. Bila mana kita menjadi ayah, menjadi ibu, berikanlah segala kebaikan kepada mereka. Didikkanlah mereka dengan jalan kebenaran. Tunjukkan, memberi panduan yang baik agar mereka ini akan menyelamatkan kita di alam kebangkitan nanti, di alam barzakh. Tu kata alam barzakh, doa anak yang soleh. 3 amalan tak terputus. Antaranya doa anak yang soleh. Di alam kebangkitan nanti, saat kita sama ada tempat kita di neraka ataupun di syurga, ataupun nak masuk ke syurga, ulama menafsirkan nak masuk ke syurga, masa itulah akan ditanya pula kepada semua manusia. Ada lagi tak kesalahan yang dibuat pada manusia lain? Okay, bermula pada paling dekat mak ayahnya. Mak ayah dia kata okey, cantik, tak ada masalah ni. Tuan-tuan tengok ni ni perjalanan kita ni. Ingat mudah nak masuk syurga. Okey, isteri pula okey, cantik.
Anak pula. Minta maaf, ya Allah. Ayah aku memang betul, amalan dia kuat. Dia memang suka ke masjid. Masalahnya dia tak bawa kami. Dia membiarkan kami. Ada pula nak biarkan kami masuk ke neraka. Anak dia persoal. Apabila mana Allah Ta'ala izinkan. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Naba itu kita baca. Allah Ta'ala akan memberi keizinan. Bagi mana-mana manusia yang dia akan pilih. Dan kelebihan bagi anak yang nak menolong ibu bapanya, yang kata memberi syafaat itu, Allah Ta'ala izinkan juga. Okay, ada tak anak-anak yang nak selamatkan ibu ayah hari ni? Walaupun mak ayah yang nak masuk ke neraka dah, di dalam hadis kursi disebut. Anak-anak tu akan menjawab, ya Allah, bantukanlah ibu aku ni. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Jadi dengan rahmah, kasih sayang Allah. Itu sebab tuan-tuan, kita masuk syurga disebabkan kasih sayang Allah. Bukan sebab amalan kita. Amalan kita ni memang betul. Kita nak buat, kumpul sebanyak mana. Nak bawa bekalan kita, membantu kita. Tetapi mudah-mudahan, disebabkan amalan ini tadi, Allah memandang dengan penuh kasih sayang. First kali, hamba-hamba Allah yang masuk ke syurga ini adalah dengan pandangan kasih sayang. Dengan keredaan Allah. Kalau tinggi amalan macam mana pun, Allah Ta'ala tak pandang dengan kasih sayang, maka tempatnya di neraka. Itu bila mana buka pertanyaan tu pada tu. Tu hadis tadi sebut, setiap kamu ada tanggungjawab dan setiap tanggungjawab itu akan dipersoalkan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mas'ulun akan dipersoalkan, akan ditanya. Okey, jadi ayat ni tuan-tuan, kenapa cerita pasal ni pula? Apa ni tanah anak perempuan hidup-hidup ni pula? Sebab anak-anak yang kaum Arab jahiliah yang buat kepada anak-anak ini nanti, anak-anak ini akan tuntut. Akan tanya pula, kenapa buat kat aku macam ni? Kenapa tanam aku? Bunuh aku. Tanam aku hidup-hidup, matikan aku. Dengan cara menanam aku. Sebab ni perbuatan Arab jahiliah. Jadi Nabi nak sedar kan, Nabi bawa kalamullah. Allah Ta'ala bawa ayat ni wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dakwah kepada kaum kafir Mekah ini, nak bentuk akidah mereka ni. Koma jangan buat perangai macam ni. Jangan jadi jaya. Nak bentuk mereka supaya rasa takut dengan apa yang akan berlaku selepas kehidupan di dunia ni. Tu tuan-tuan, cerita pasal mati, hari kiamat, kebangkitan ni, nak membentuk keimanan kita, kepercayaan kita ni. Kita ni banyak ragu-ragu. Kita ni banyak yang zahir je, mata kita ni. Bayangkan kalau kita dengar siksaan di alam barzakh. Melimpah masjid ni penuh. Tapi kita hari hijab sekarang tertutup. Kita kena beriman percaya yang mana di alam barzakh sana ada yang golongan yang mendapat siksaan, ada yang mendapat nikmat. Kat mana kita nak pergi tempat kita? Nabi sebut dalam hadis yang sahih, selalulah memikirkan mati. Dalam Quran disebut, faliyadhaku qalila walyabku katsira. Faliyadhaku, ketawa kena sikit. Sonok boleh sonok. Maksudnya sonok tu kena sikit. Dia tak sebut faliyadhaku la. Tak sebut ayat tu sebut. Maksudnya faliyadhaku mardud ataupun ketawa tu ditolak. Tak boleh. Tak ada, tak sebut. Dalam Quran tak sebut. Disebut ketawa tu kena sikit. Maksud ayat tu kan, sonok tu sikit. Jangan melampau-lampau nak sonok tu. Sonok hal dunia ni jangan melampau-lampau. Waliyabku katsira, kena menangis banyak. Menangis saja-saja menangis apa? Kita ni banyak menangis hal keduniaan. Hilang pangkat, hilang duit, menangis. Hilang harta, betul lah. Ustaz tak menangis. Sedih lah juga. Tiba-tiba hilang pangkat. Ada pangkat, tiba-tiba hilang. Kena tarik ke apa ke, ada duit, tiba-tiba, lebur. Kena scam. Sedih lah juga. Tapi kita lebih sedih pada tu. Kena scam ni. Tapi kita tak sedih memikirkan keadaan kita di alam kebangkitan. Itu maksud ayat.
Menangis kena banyak, sedih kena banyak, memikirkan kita keadaan di alam barzakh, alam kematian, alam kebangkitan. Itu sebab orang tasawuf dia tak fikir dunia. Orang ahli sufi. Susah tuan. Ada setengah orang cakap pula zuhud, kan? Zuhud kita sebut. Setengah orang main-main pula. Macam tu saya tak payah kerja lah. Tak adalah sampai macam tu. Kerja kena jaga. Kerja Allah Ta'ala sebut dalam surah Naba. Waja'alna an-nahara ma'asya, kan? Dan dijadikan siang itu untuk kamu bekerja. Tu dalil, hujah. Kena waktu siang tu kena buat kerja apa semua. Tapi dia tak terlalu melebihkan dunia tak? Tak melampau-lampau dengan keduniaan ni. Dia melebihkan akhirat. Sumber gaji dia, kerja dia bagi balik dengan dia berzakat. Macam tu. Itulah orang Islam, orang mukmin yang sejati. Ini tak kumpul duit banyak, kumpul harta ni. Lepas tu bila nak bagi zakat tak cukup. Nak bagi sedekah kedekut. Tu tak betul. Bila hilang short duit, sedih. Bila ada banyak, seronok, enjoy. Tu tak betul. Tak betul. Cara orang beriman bukan macam tu. Ya. Tak salah. Nak jadi kaya raya, tak salah. Boleh. Jadi jadilah orang kaya yang suka memberi sedekah. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Kaya raya, baginda. Suka memberi zakat. Suka menolong orang. Dengan kekayaan. Okey, ayat seterusnya. Dan apabila lembaran-lembaran yang dicatat. Ni apa yang berlaku selepas kiamat. Di alam kebangkitan. Segala amalan masing-masing dibentangkan, dibuka untuk dilihat dan dibaca oleh setiap pemiliknya. Ni. Akan dibentangkan setiap amalan kita ni, tuan-tuan. Akan diperlihatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat amal, faman ya'mal misqala seberat zarrah pun akan diperlihatkan amal kebaikan. Jahat pun akan seberat zarah pun akan diperlihatkan juga. Dan apabila langit kusyitat ditanggalkan dan dicabut dari tempatnya, sebagaimana kulit kambing ditanggalkan daripada badannya. Ni. Ni keadaan semasa kiamat. Langit juga akan dicabut dari tempatnya. Tak adalah lagi terbentang. Bila mana dibangkitkan, tak ada seperti kita hidup kat dunia ni, tak ada. Ada bukit bukau, ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan, ada green, suasana kehijauan, tak ada. Penuh dengan ketandusan di padang mahsyar. Ada nikmat dengan azab. Yang mendapat azab terus mendapat siksaan. Sehinggalah masuk ke neraka. Yang mendapat nikmat riang gembira, seronok. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Mereka gembira, ketawa. Di mana di dunia dulu mereka banyak menangis. Bangun malam menangis, buat amalan menangis, selalu bertaubat, menyesal dengan perbuatan-perbuatan jahatnya. Akhirnya dia dipilih menjadi orang-orang golongan yang mendapat nikmat, tergolong orang yang mendapat nikmat, dia riang gembira. Disebut ayat itu kita baca. Surah Abasa, kan? Disebut ayat apa? Nampak tu. Dhahikatun mustabsyirah. Ayat ke-39, ke surat 67. Surah Abasa ayat 39. Dhahikah, ketawa. Seronok ketawa ke alam kebangkitan ni. Mustabsyirah. Gembira pula tu. Ketawa, gembira. Okay, apa lagi akan berlaku di sana nanti alam kebangkitan apabila api neraka dinyalakan. Ayat seterusnya. Dan juga syurga, yakni dihampirkan pada para penghuninya untuk mereka masuk ke dalamnya. Wa idzal jannatu uzlifat. Ni sesudah kiamat, mereka akan dipertontonkan yang mana ashabus shimal, ashabul yamin, golongan mendapat nikmat akan dipertontonkan melihat syurga. Dhahikatun mustabsyirah, dengan ketawa, seronok, gembira. Yang mendapat nikmat terus dalam keadaan disiksa, meronta-ronta, merasa hina di sana. Pelbagai siksaan yang mereka akan dapat semasa alam kebangkitan. Belum masuk neraka lagi, Allah Ta'ala pertontonkan pada mereka
mengatakan kepada mereka, kamu adalah ahli neraka. Yang mana akhir ayat ini, nescaya setiap diri hamba, nampak? Pasti mengetahui segala apa yang telah dia hadirkan. Maksudnya ketika terjadinya perkara-perkara yang telah disebutkan itu, iaitu pada hari kiamat, maka setiap hamba pasti mengetahui segala kebaikan dan keburukan yang telah dikerjakan. Semua diri kita masing-masing, bila mana dapat azab, menyesal. Seperti mana yang disebut dalam surah Sejadah. Dia tak boleh menipu dah. Dia mengaku penyesalan. Sebab mana dah diperlihatkan amalan dia. Kejahatan dia terlalu banyak. Keburukan yang dia buat. Akan dipertontonkan. Yang mendapat nikmat begitu juga akan merasa seronok. Disebabkan amalan kebaikannya semasa di dunia. Allah Ta'ala memandang, melihat dengan penuh kasih sayang amalan kebaikannya, Allah Ta'ala angkat. Itu sebab tuan-tuan, kita minta pada Allah, ya Allah, berikanlah keridaan syurga buat kita. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan lindungi kami daripada kepanasan, kepanasan api neraka, siksaan saat kematian, siksaan di alam barzakh, siksaan semasa hari kebangkitan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Terima kasih ke atas segala perhatian. Maaf segala kekurangan dalam penyampaian saya. Jika ada menyentuh mana-mana pihak, saya mohon ribuan kemaafan. Minta nasihat daripada tuan-tuan semua kepada saya lemah ni. Minta bimbingan, minta teguran daripada tuan-tuan semua. Minta tunjuk ajar daripada tuan-tuan semua kepada saya lemah ni. Nampak saya tak betul di luar sana, tuan-tuan tegurlah saya. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu, kita bantu satu sama lain. Bantulah saya bila mana tuan-tuan nampak saya, mengenali saya di alam kebangkitan nanti. Bantulah saya. Sama-sama kita bantu satu sama lain. Kita tangguhkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang ilmu agamamu, ya Allah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu sirah, ilmu mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ilmu duniawi, ya Allah. Seterusnya kami mengamalkan segala kebaikan, ilmu-ilmu yang telah kami pelajari tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kefahaman seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih kami, memberi syafaat kepada kami, termasuk di dalam kumpulannya, termasuk di dalam kelompoknya, sekaligus mendapat syurga-Mu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.